sambungan tadi, hadis yang ke-21. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam musafir. Dipendekkan cerita, aku menunduk untuk tanggalkan dua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunduk holor tangan lah. Tunduk holor tangan. Holor tangan untuk keluarkan dua khuf Nabi daripada kaki Nabi supaya Nabi SAW boleh membasuh kaki. Maksudnya, sini sahabat Nabi, iaitu Al-Mughirah bin Syu'bah ini, khidmat kepada Nabi, cuba nak cabut, nak tanggalkan khuf Nabi. Nak tolong tanggalkan dua khuf Nabi. Faqala lalu Nabi SAW berkata, da'huma, biarkan kedua khuf itu. Biarkan kedua khuf itu, mana tidak ditanggalkan. Kerana apa? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kerananya aku memakai ia, adkhal tu mana menyarung ia, tahiratain, masa dalam keadaan suci. Mana suci daripada hadas kecil lah. Sini masa pakai. Mana dia pakai ketika sudah berwudu. Dia pakainya khuf itu setelah berwudu, masih lagi dalam masih lagi tidak dalam hadas. Masih lagi tidak dalam hadas. Famasaha alaihima, lalu Nabi SAW ganti basuh kaki itu dengan menyapu ke atas dua khuf dia. Jadi hadis ini jelaslah nak beritahu syarat dia. Nak beritahu tentang syarat. Iaitu satu hadis ni beritahu tentang musafir. Tapi kita akan jumpa dalam hadis yang lain ada beritahu tidak dalam musafir. Bahkan sudah menjadi ijma', tidaknya semesti dalam musafir saja memakai khuf. Hukum ini bukan tertakluk hanya semata-mata musafir, tidak. Musafir ataupun duduk dalam keadaan bermukim, tak mengapa, boleh je kita guna dan kita amalkan, tak kira musim apa sekalipun, musim sejuk, musim panas, tak kira lah, tak kira musim apa. Tapi syaratnya mesti kita pakai ketika kita sudah membasuh kaki sebelum padanya, mana kita berwuduk sempurna termasuk basuh kaki. Kemudian setelah pada tu kita pakai khuf, kemudian kita pun datang hadas kecil, kecil ke berak ke kentut ke, maka kita pun selepas pada tu berwuduk, time nak basuh kaki itu kita tak tanggalkan dua khuf kita, stokin tebal kita tu kita tak tanggalkan, tapi kita gantikan dengan menyapu di atas permukaan atas, adik muka kaki. Adik muka kaki itu saja. Termasuk juga kasut. Kalau kita pakai kasut, biasa orang pergi kerja kan, orang pergi kerja, dia nak solat di tempat kerja, solat tak kira solat sambil pakai kasut ataupun solat sambil cabut kasut dia, tak kira lah. Dibolehkan kepada dia untuk berwuduk, hanya menyapu semua sekali basuh macam biasa, tetapi masa nak basuh kaki digantikan dengan menyapu di atas kasut dia. Boleh. Maka kasut dibenarkan. Kasut tu pula biasanya ada stokin lah kan. Ada stokin dan juga adanya kasut biasanya. Dan kasut dia tu kita panggil kasut tu yang dipanggil kasut lah. Yang dipanggil kasut, bukan selipar lah. Kalau selipar itu tidak boleh. Ataupun kasut separuh tidak boleh. Yang bolehnya hanya kasut yang sebenar, yang tidak separuh lah, dia tak panggil selipar. Yang kasut, maka hukum dia bolehnya kita sapu di atas dua kasut kita itu sebagai ganti kepada membasuh kaki. Walaupun
Kita nak masuk masjid, setelah itu kita nak masuk masjid, kita pun tanggalkan kasut kita. Selepas nak tanggal kasut kita, tak perlu kita basuh kaki. Cuma ada di kalangan pembahasan fiqh, ada juga ulama-ulama tertentu, sebahagian ulama yang mengatakan sekiranya kita cabut kasut, maka hukum dia adalah terbatalnya menyapu khuf itu, maka kita kena basuhkan kaki kita kembali. Tetapi pendapat itu berlawanan dengan apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi yang banyak tentang perkara ini. Yang mana Nabi SAW bila dia cabut kasut dia pun, Nabi SAW tetapnya tidak membasuh kakinya. Jadi mencabutnya kasut dia itu tidaklah syarat lah. Kemudian kalau selepas dia cabut, dia pun terkentut dia pun pakai balik, maka itu baru tak boleh. Kena ingat, itu je. Dia contohnya gini, dia pakai kasut. Lepas pakai, sebelum dia pakai kasut, dia sudah ambil wuduk, dia tak kentut, tak apa. Maka dia pun pakai kasut, selepas tu dia pergi kerja. Atau pergi mana-mana lah. Kemudian masuk waktu solat, dia pun nak solat. Contoh dia duduk kat taman. Dia duduk kat taman, dia nak solat di taman tu lah, contoh. Jadi dia pun berwuduk macam biasa, tapi masa nak basuh kaki tu, dia tak basuh kaki, dia sapu kedua kasutnya. Jadi kemudian dia solat dengan kasut-kasutnya lah. Ataupun dia nak solat, dia tak nak solat atas kasutnya kerana dia adanya bawa tikar sejadah ataupun kain sejadah dia bawa, maka dia tanggalkan kasut dia, boleh je. Dia tanggal, kemudian dia solat di atas kain sejadah itu, boleh je juga. Tak mengapa, sahnya wuduknya itu, solatnya juga sah. Dan dia nak solat dengan kasut-kasut pun sah. Kemudian setelah itu dia pun terkentutlah. Selepas Assalamualaikum dia pun terkentut dia nak pakai balik yang kasut dia itu. Maka kalau dia nak pakai kasut dia itu, mana dia memakai dalam keadaan tidak suci. Maka bila dalam keadaan tidak suci, maka setelah pada itu sekiranya dia nak menyapu, nak membasuh kaki, dia nak ganti dengan sapu di kedua kasut dia, tak boleh. Kerana dia sudah masa itu dia memakai kasut dia dalam keadaan tidak suci lah. Maka yang kenanya adalah yang memakai ketika dalam keadaan suci saja, seperti mana syarat di dalam hadis ini. Syarat suci itu adalah penting lah. Kita cabut selepas pada tu kita solat cabut, kita tanggalkan kasut kita, stokin tebal kita itu tidak membatalkan penyapuan khuf kita itu, penyapuan kasut kita itu tidak membatalkan, tidak mengapa. Itu tidak menjadi kesalahan. Dia macam inilah orang yang pakai serban, orang yang pakai tudung, dia mencabut tudung dia itu tidak membatalkan wuduk. Dia tidak membatalkan wuduk, sama saja sebagai ganti saja, ganti pada menyapu atas kepala, menyapu di atas kain tudung dia ataupun kain serban dia. Itu tak mengapa. Kemudian menyapu itu pula dia ada dalam hadis lain. Saya sini satu je lagi hadis untuk sapu khuf. Maka sini saya terangkan sedikit lagi, untuk menyapu di atas khuf bukan sapu di tapak kasut, bukan sapu di tapaknya stokin kita itu, tetapi disapu di atas permukaan, iaitu muka kaki. Muka kaki itu disapukan. Dan tidaknya syarat sampai mesti kena sampai ke belakang ke apa, hanya sapu gini saja. Gini saja, hanya disyaratkan sapu begitu saja. Tidaklah sampai kepada kita kena pegang lurut kaki semua sekali, itu buat macam menyapu keseluruhan kepala, itu tidak. Maka itu saja syarat dia, dan menyapu juga menyapu satu kali saja. Menyapu satu kali saja sebagai ganti kepada membasuh kaki. Kena ingat, orang yang mengingkari menyapu di atas khuf ini adalah Syiah. Golongan Syiah. Golongan Syiah ni amalan dia sangat pelik lah. Kerana dia pun bukan Islam. Maka amalan dia itu
bercanggah dengan Islam, antaranya yang bercanggah dengan Islam, dia tak basuh kaki, dia hanya menyapu kaki. Itu satu hal. Kita kalau tak pakai kasut, tak pakai stocking, tak boleh sapu. Kita kena basuh kaki. Tapi mereka Syiah ni pula, dia putar belik, dia hanya sapu kaki. Sapu kaki, tidak basuh kaki. Kita dah belajar dah kan hadis yang mana ada menyebut wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang mendapatnya neraka kerana tidak dibasuhnya tumit-tumit itu. Kalau menyapu di atas kaki, maka niscaya tak akan kenalah tumit apa semua sekali, mana tidak akan basuhlah tumit-tumit itu. Maka berdasarkan hadis yang sahih itulah nak beritahu bahawasanya membasuh kaki itu adalah wajib. Cuma diangkatnya wajib itu sekiranya kita dalam keadaan suci, memakai kasut, memakai stocking tebal, maka diberi rukhsah kepada kita untuk hanya digantikan dengan menyapu di atas kasut ataupun stocking tebal itu. Dan sapu pula, cara nak sapu adalah seperti mana dalam riwayat hadis yang lain, seperti mana diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, yang mana hanya menyapu di atas permukaan sahaja. Bukan dia di kawasan tapak. Dan itulah yang disyariat. Buat di tapak tu dianggap bid'ah. Buat di tapak kaki itu adalah dianggap bid'ah. Sebab tu Ali kata sekiranya agama ni berdasarkan akal, niscayalah menyapu di tapak khuf itu lebih utama nak dibandingkan di atas permukaan. Ya, memanglah tapak kaki itulah lebih utama kerana kotor tu banyak di tapak kaki. Maka sapu di tapak kaki itu lebih utama. Itulah. Atas dasar logik akal. Tapi agama ni berlawanan dengan logik-logik yang kita rasa. Sebab agama ni Allah Ta'ala yang syariatkan, Allah Ta'ala yang rekakan buat kita. Maka kita tak boleh nak reka atas perkara yang Allah Ta'ala reka. Tak boleh. Allah Ta'ala dah reka dah, maka kita tak boleh langgar apa yang Allah Ta'ala reka. Allah Ta'ala buat reka pada kita, mesti kena syariat. Yang kena buat dia, syariat yang reka buatlah. Iaitu sapu di atas permukaan saja. Maka di atas permukaan, yang selain pada permukaan itu, kita tidak boleh sapu. Mana kita sapu di tapak kaki itu, kita sudah berlawanan dengan sunnah. Sebab itulah sampai Ali radhiyallahu anhu kata, mana sekiranya agama ni berdasarkan akal, saya menyapu di bawah itu lebih utama. Iya, memang gitulah. Sebab sapu di tempat kotor lah yang paling sesuai. Kan? Yang tapak itulah yang kotor. Atas ni biasa tak kotor. Yang selalu kita pijak ni tapak kaki. Jadi itulah atas rasa yang logiknya. Atas rasa yang logiknya gitulah. Tetapi agama Islam ini adalah agama syariat Allah Ta'ala. Dia bukan ikut pemikiran kita, ia ikut Allah Ta'ala. Mengikut kehendak Allah Ta'ala. Bukan ikut kehendak kita. Kehendak Allah Ta'ala nak gitu, maka gitulah. Kita kena buat seperti mana yang Allah Ta'ala nak. Solat tu kena ada rokok. Kenapa kena rokok? Itu Allah Ta'ala nak suruh kita gitu. Kenapa kena sujud? Ya, kena sujud gitu dengan cara gitu. Bukan sujud ikut cara pelik-pelik ke, cara-cara seperti mana orang kafir buat ke sujud. Tidak. Cara yang sebenar sekali yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, cara itulah yang kita kena sujud. Kita tak boleh reka. Cara sujud pun tak boleh reka. Maka kita kena buat ikut kehendak Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak. Begitu juga menyapu khuf, kita kena sapu mengikut yang dikhendaki oleh Allah. Kemudian yang sini, kena ingat, sudah menjadi ijma'nya ulama. Ijma' ni makna tak berselisih ulama mengatakan menyapu khuf ni sunnah. Menyapu khuf ini syariat. Cuma orang Melayu tak tahu mana tu, itu biasalah. Sebab orang Melayu pun orang belajar tu, maka dia tak tahu mana benda-benda gini. Maka contohnya masa kita sakit, kita pakai stocking tebal, masa kita kerja, kita pakai kasut, apa semua sekali, bolehlah nak amal hadis-hadis ini. Boleh nak amal hadis-hadis ini. Ataupun orang jenis pakai serban ke apa ke, orang pakai kain tudung yang mana payah dia nak cabut ke, kerana dia nak tanggalkan kain tudung dia itu. Maka boleh saja dia menyapu kepala dia itu, gantikan dengan menyapu di atasnya serban ataupun di atasnya semutar kepala dia ataupun di atasnya
penutup kepala dia seperti kain tudung dan sebagainya. Boleh saja sebagai ganti. Tapi syaratlah dia pakai itu masa dia pakai mula-mula tu dalam keadaan suci. Itulah. Kemudian lagi yang perlu kita tahu masalah dia, ini hanya untuk hadas kecil saja. Kalau hadas besar, tidak boleh, kita kena tanggalkan khuf kita, kasut kita, kita kena mandi keseluruhan tubuh kita. Kita kena basuhkan keseluruhan tubuh kita untuk mandi wajib. Tak bolehnya digantikan mandi wajib itu dengan menyapu di atas khuf, tidak boleh. Itu kena ingatlah. Kecuali kita ada sakit ke apa ke, bolehlah digantikan mandi itu dengan bertayamum kan. Bertayamum tu tak ada pun sapu kaki kan. Maka yang adanya sapu muka dan sapu tangan je. Maka itu untuk bertayamum. Mana tak ada kaitan dengan sapu kaki. Mana yang ada sapu kaki ni kalau ganti dia seolah-olahnya kalau kira-kira mandilah. Mandi time kaki itu kita tak basuh kaki, kita sapu khuf kita. Itu tidak. Mana untuk mandi wajib iaitu hadas besar, benda-benda yang menyebabkan kita jadi hadas besar dalam keadaan janabah itu, maka diwajibkan kita membasuh termasuk kaki kita, dan kita diwajibkan tanggal semua sekali lah dengan kasut kita dan juga stokin kita itu supaya dapat lalunya air itu ke dasarnya kulit kita itu. Habis itu hadis yang ke-22 an Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa bala wa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Daripada Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diringkaskan cerita sini, Nabi pun qada hajat dia, Nabi kencing lah. Sudah kencing itu, wa tawadda'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Tetapi bila nak basuh kaki dia, wa masaha ala khuffaihi, dia menyapu, ganti basuh kaki dia itu dengan menyapu kedua khuf dia. Jadi hadis ini juga salah satu dalam musafir jugalah. Salah satu daripada musafir juga. Yang mana Nabi SAW pernah satu ketika itu dia kencing, lepas kencing tu dia berwuduk. Kemudian masa dia nak berwuduk tu, yang basuh kaki dia gantikan dengan menyapu di atas dua khuf dia. Ini sama saja hukum seperti mana sebelum padanya. Syarat dia adalah memakai, sebelum daripada itu, memakai dengan keadaan bersuci daripada hadas kecil. Hadas kecil dengan hadas besar itu sudah suci. Maka sekiranya memakai dalam keadaan suci itu, bolehnya kita menggantikan basuh kaki itu dengan menyapu di atas dua khuf itu ataupun dua kasut kita itu. Sekiranya dalam keadaan hadas kecil kita memakai, dalam keadaan kita tak suci, maka tidak bolehnya kita menyapu di atas dua khuf, dua kasut kita itu. Kita wajib menanggalkan kasut kita. Dan termasuk juga sekiranya kita itu, walaupun kita pakai dalam keadaan suci sekalipun, tetapi kita datangnya hadas besar. Bila datangnya hadas besar, maka wajib pada kita tanggalkan semua pakaian kita, termasuknya kasut kita itu untuk mandi junub, mandi hadas besar itu. Tidak boleh diringkaskan dengan hanya menyapu di atasnya dua selipar, dua kasut kita, duanya stokin tebal kita itu. Jadi termasuk ini juga al-jabirah, termasuklah. Termasuk juga dalam perkara ini untuk memudahkan urusan kita dalam perkara ini adalah menyapu di atasnya pembalutan yang ada pada anggota yang menghalang kita, itu di kaki lah, yang di kaki ataupun di kepala kita. Kerana adanya balutan-balutan, maka bolehnya kita gantikan dengan menyapu saja. Menyapu saja di atas itu. Dan tak perlunya kita
membasuhkan. Ini bagi orang yang ada luka-luka lah. Orang yang ada luka-luka hanya menyapu. Cuma sini ada dua pendapat ulama. Ada ulama kata menyapu di atas. Itu contohnya gini. Kita kena api di tangan kita. Di tangan kita ni kena api. Lepas kena api, kita pun balutlah tangan kita. Jadi bila balut, nak ambil wuduk macam mana? Nak ambil wuduk macam mana? Maka tak boleh nak wuduk sini. Sini tak boleh ganti macam kasut, selipar, tak ada. Macam stokin tebal gitu, khuf, tidak boleh. Maka tidak ada yang tu. Maka sebahagian ulama dia pegang ada satu hadis itu yang mengatakan hanya menyapu di atas tu. Ada satu lagi pendapat yang kata tidak diwajibkan menyapu di atas pembalut-pembalut luka itu, tetapi hanya digantikan dengan tayamum. Salah satu daripada pendapat ni kira-kiranya, dua-dua pendapat ni kira-kiranya kuat dua-dua lah. Tapi kalau saya condong kepada bertayamum saja. Kalau saya condong kepada tayamum saja. Setengah ulama dia berpendapat gini, dia pegang dua hukum. Hukum ihtiyat dan hukum yang qata' lah. Hukum perwaspadaan. Hukum qata'nya tak wajib menyapu di atas permukaan balutan luka itu. Tetapi hukum ihtiyat itu diwajibkan menyapu di atas permukaannya. Itu dia panggil hukum ihtiyat. Kalau siapa-siapa belajar dalam kitab fiqh ni kadang-kadang dibahaskan hukum itu, kadang-kadang hukum yang betul qat'i, dan kadang-kadang hukum disertakan hukum qat'i itu hukum ihtiyati. Hukum ihtiyat ni makna hukum perwaspadaan. Yang mana hukum perwaspadaan ni untuk mengelaknya daripada berlakunya kecuaian lah di kalangan umat Islam yang tak berapa faham agama. Dia ambil kesempatan kerana kurang faham itu, dia pun meremehkan perkara agama sehingga jadi macam terlampau ringan sangat agama itu. Jadi dia meringankan sangatnya agama itu, padahal benda itu perlu dihalusi. Maka sebab tu di kalangan ulama fiqh biasa dia guna juga pendapat hukum ihtiyat tadi. Hukum ihtiyat ni seumpama contohnya ginilah. Keluarkan zakat. Zakatnya zakat perhiasan. Hukum jumhur mengatakan perhiasan yang ada pada gelang kita ni kan, perempuan kan dia pakai gelang, dia pakai rantai, dia pakai subang ke apa kan, cincin ke apa. Yang atas tubuh dia yang dia pakai itu tak akan dikenakan zakat. Tak kena zakat. Dari segi hukum qat'i tidak dihukumkan zakat. Tetapi dihukum ihtiyati, perwaspadaan. Kalau hukum ihtiyati, kena keluarkan zakat juga. Ini di kalangan ulama dia memilih orang-orang yang memakai perhiasan dia tu nampak terlampau mewah. Terlampau mewah. Contohnya gelang dia tu harga sampai 20,000 dah, lebih daripada nisab dah. Gelang dia saja pun lebih pada hukum nisab. Nisab sekarang ni tak silap saya 16,000 lebih. 16,800 ke berapa. Itu nisab zakat, nisab emas zaman sekarang. 16,000 ke atau 17,000. Gitulah lebih kurang. Jadi itu nisab zakat. Mana dia pakai contohnya rantai. Rantai itu biasa je kalau yang harga dalam belas-belas ribu. Kalau dicampur lagi dengan gelang dia, boleh 5,000 pula. Itu dah ada pada tubuh dia tu mungkin lebih kurang lebih daripada 20,000. Maka bagi yang lebih-lebih gini, ulama berhukumnya sini wajib keluarkan zakat. Walaupun dia memakai perhiasan dia. Perhiasan emas yang dia pakai itu, dia pakai. Padahal yang dia pakai itu tidaklah menyebabkan dia kena keluarkan zakat. Yang kena keluar zakat hanyalah yang dia simpan. Bukan yang dia pakai, yang dia simpan. Tapi kalau yang pakai tu, kalau macam orang-orang tertentu, orang yang jual goreng pisang ke apa, kadang-kadang kita tengok penuh sini ni, dekat sampai dengan siku ni, gelang dia, kan? Kan? Tak usah kira lagi yang di leher dia apa semua sekali tu, dengan rantai dia tu sampai berjela-jelanya, tebalnya, lebih ibu jari kaki dah lagi. Jadi
itu lebih pada nisab zakat yang mana itu kewajipan bagi dia mengeluarkan zakat. Kena keluarkan zakat itu, kena hati-hatilah. Di kalangan orang kita kadang-kadang dia ambil mudah benda tu. Ambil mudah benda tu sehingga dia kata, ni tak wajib keluar zakat. Kemudian dia duk fikirlah kenapa kena bala itu, kena musibah itu, kena musibah ini. Kan? Harta banyak tetapi macam tak berkat. Kan? Tak berkat lah sebab dalam hidup dia, dia tak keluarkan zakat. Yang dia tak sedarnya, yang zakat harta dia mungkin dia keluar. Tapi zakat perhiasan dia tu dia tak keluar. Gitu. Maka di kalangan ulama, dia buat keluarnya hukum fatwa, hukum wajib juga. Tapi berdasarkan ihtiyat, bukan qat'i, tetapi betul ihtiyati, itu diwajibkan keluarkan zakat. Maka di kalangan ulama ramai yang sokong pendapat-pendapat ini kerana ada juga hadis yang Nabi tengok tu Nabi kata itu adalah benda yang dia pakai itu adalah api neraka kan. Maka itu juganya ada hadis-hadis yang menyokonglah bahwasanya harta perhiasan walaupun dipakai kalau melebihi nisab itu perlu dikeluarkan zakatnya. Jadi sini pembahasan ulama tu panjanglah. Jadi begitu juga bagi orang yang berniaga. Dia niaga dia untung dia simpanan dia tahunan 10,000 je. 10,000 tak sampai nisab zakat, maka dia tak kena keluar zakat. Ya. Tapi berdasarkan ihtiyat, keluarlah zakat. Kena keluarkan juganya zakat. Itu dipanggil hukum ihtiyati, hukum perwaspadaan. Dan juga hukum bentuk ta'lim pada dia, untuk ajar pada dia. Kalau dia dah biasa keluar zakat, maka insyaAllah dia akan jadi keluar zakat lah. Masa sikit-sikit ni pun dia keluar zakat, maka yang besar-besar pun dia akan keluar zakat. Cuma yang sikit-sikit ni dia tak niatkan zakat, dia niatkan sedekah. Kalau 10,000, 15,000 ke bawah tu, dia kira niatnya sedekah. Tapi nisab gunalah nisab zakat juga supaya dia terbiasa dengan pembayaran zakat. Tapi kalau dah lebih pun memang dah selalu dah dia keluarkan sedekah banyak tu. Maka jadi tak peliklah dia walaupun harta dia lebih daripada 20,000 sekalipun. 20,000 mungkin sikit lagi keluar zakat. Tapi kalau sampai kepada ratus-ratus ribu, 200,000 kan. Maka zakat-zakat dia pun akan jadi lebih banyak. Bila banyak-banyak gitu, kadang-kadang orang ni bila banyak ni dia akan berkira sikit. Jadi untuk elaknya, sebab tu di kalangan ulama dia guna juga fatwa-fatwa berdasarkan ihtiyat, perwaspadaan. Jadi atas dasar perwaspadaan inilah diguna pakai banyak perkara lah dalam agama kita ni. Ulama-ulama ni dia sebenarnya dia buat keluarkan hukum atas dasar kerana dia takut kepada Allah Ta'ala. Lepas tu dia tengok pada keadaan masyarakat. Dia peka kepada keadaan-keadaan masyarakat. Sekiranya diberi tahu pada masyarakat benda-benda yang meringankan, maka benda itu kadang-kadang boleh merosakkan masyarakat. Maka dia tahan diri daripada memberi tahu perkara-perkara yang boleh merosakkan masyarakat. Masyarakat kita ni kadang-kadang terlampau ringan sangat pun bahaya. Terlampau berat sangat pun jadi bahaya juga. Jadi agama ni kita kena bagi tahu kepada mereka supaya sesuai dengan keadaan mereka tu boleh memahami benda tu dan senang untuk amal lah. Senang untuk amal. Sekadar tidak jadi susah. Macam cerita sekarang ni ada cerita pasal wabak sampai ada fatwa mengatakan nikah secara online, boleh ke tidak nikah secara online. Ini saya sentuhlah sedikit sebanyak kan. Sebab sekarang ni pun ada berkaitan dengan benda ni kan. Nikah online tak boleh. Ada pula kata ulama tertentu pula dia kata tak boleh. Ni berdasarkan mazhab Syafi'i lah apa semua sekali tak boleh. Itu saya ada jawab juga. Ada orang tanya, saya jawab mudah saja. Kalau cerai guna SMS pun boleh. Nikah pun kenapa tak boleh? Kalau dengan call pun boleh, kenapa tak boleh? Kita call satu orang itu nak cerai. Jatuh ke tak cerai? Jatuh. Kita mimpi bangun tidur kita pun kita bangun tidur kita lafaz cerai. Jatuh lah, jatuh cerai. Kita buat lawak-lawak gitu cerai, jatuh. Dan melawak juga nikah, maka jatuh nikah. Mana jadi nikah? Maka nikah ni benda yang mudah sebenarnya kali. Nak jadi cerai pun benda yang mudah juga.
Cuma orang kita ni bila nikah ni macam mesti kena buat pelik-pelik sikit, barulah jadi sahnya nikah. Gitu. Jadi nikah, bila ada cukupnya syarat-syarat dia, antara syarat-syarat dia, mesti kena ada saksi dia, ada wali dia, ada semua sekali benda tu, maka sah lah. Tak ada apa-apa lah. Wali pun ada, wali pun terima, wali pun orang yang nak menikah pun ada kan. Tak ada masalah lah. Kemudian zaman sekarang pun dah video call ke apa semua sekali, macam duduk depan juga. Tak semestinya kita ada di depan-depan. Orang gini ni macam zaman dulu lah. Masa zaman dulu, saya ingat lagi masa saya belajar balik-balik dulu, bising cerita pasal tak boleh beli, tak boleh membeli guna mesin automatik tu. Mesin apa, air kan, air kita masuk shilling tu, tak boleh beli guna tu. Kenapa? Dia kata haram. Sebab kita tak beli dengan, tak ada orang pun. Bila tak ada orang, kita bayar pada siapa? Kita bayar pada mesin. Bila kita bayar pada mesin, tak sahnya jual beli kita, dia kata. Tengok sekarang ni semua orang beli gitu. Ini fahaman-fahaman yang mana tak boleh terima, dia tidak boleh ikut dengan peredaran masa. Dia masih tersangkut dengan fatwa-fatwa dulu. Memanglah fatwa dulu sesuai dengan keadaan dia. Fatwa yang sekarang ni kena tengok pula segi dia macam mana. Kalau segi dia yang boleh ada keluasan, kita ambil keluasan. Benda yang qat'i, yang kata haram apa semua, memang kita letak haram. Tapi kalau benda ada kelonggaran, benda adanya ruang untuk memberi keluasan, kesenangan kepada masyarakat, kenapa kita nak pilih kan? Begitu juga fatwa tentang saf solat. Saf solat, sehingga kata saf solat tak sah solat sekiranya tidak digabungkan dirapatkan saf itu kan. Tak sahnya solat sekiranya tak rapatkan saf. Kan sekarang ni zaman wabak. Wabak pun kena wajib menjauh kan. Bila wajib menjauh, bila keadaan berlaku, sebaliknya fatwa bila ada orang tanya macam mana, kita kena buat juga bagi masjid tertentu untuk hindar daripada semua orang yang tak solat. Paling kurang adanya tu imam, tu Bilal, dan juga adanya siapa-siapa yang khidmat masjid tu yang solat 2-3 orang. Pun tak apa dah daripada ramai-ramai tak pergi tu. Jadi dibenarkan solat. Bila dibenarkan solat, tapi ada syarat. Syarat dia mesti tidak bersambung saf. Kalau bersambung saf, tidak dibenarkan kerana bahaya, takut. Takutnya kerana bawa ada pun kata kena ada test lah apa yang segar elok-elok pun, yang nampak normal pun, macam yang saya kenal ada kawan saya tu, dia nampak normal biasa je, tak ada simptom apa-apa, tapi dia nya positifnya COVID-19. Positif juga, dan bukan dia seorang, ramai gitu. Maknanya kalau yang pergi masjid tu nampak macam normal je, cek pun tak panas apa semua, boleh jadinya positif COVID-19 juga. Jadi payah nak trace benda-benda ni. Maka cara untuk kita jauhkan soft itu benda yang sesuai untuk keadaan sekarang ni. Bukannya sentiasa selamanya, pura zindagi, abadan abadah, tidaklah gitu. Hanya tertakluk pada masa keadaan tertentu ini. Maka sesuailah. Kemudian dia kata di Masjidil Haram pun solat bersama-sama. Dia pun ambil gambar masa zaman bila, tak tahu. Saya tengok yang terbaru, memang di Masjidil Haram sendiri pun tidak rapatkan saf. Semua orang tak rapatkan saf. Jadi memang keadaan gitu dah. Semua orang pun terpaksa memang berfatwa begitu. Berlawanan dengan yang ori, yang dulu. Sebab apa? Keadaan sekarang ni kan berbeza. Ni kalau ulama-ulama gini ya, berkali kalau orang yang COVID-19 tu mati, memang kena mandikan dia tu kan. Ya. Memang tak boleh tayamum. Mudahlah tayamum atas plastik. Ya. Tayamum kan atas plastik gitu je. Permukaan plastik je, bukannya tayamum pada tubuh pun. Itu kan fatwa. Fatwa sesuai lah keadaan-keadaan orang-orang yang adanya penyakit yang boleh menjangkit kepada orang yang hidup. Orang yang hidup biarlah kekal hidup, yang mati tu biarlah mati. Jadi janganlah menyebabkan kerana kita nak buat sangatnya ikut fatwa-fatwa yang membahayakan ini sehingga menyebabkan kematian berlaku. Ini haram. Ini jelas-jelas haram. Seperti mana dalam hadis ada beritahu. Ada satu orang sahabat, dia sakit pecah kepala. Pecah kepala dia berdarah lah. Jadi dia balik kepala. Kemudian dia tu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dia bangun pagi tu diwajibkan mandi. Dia jadi hada besar. Dia tanya sahabat Nabi juga, macam mana aku ni? Nak kena mandi ke hanya tayamum?
Kau tak payah mandi. Gitulah. Sahabat tu kata, tak bolehlah kena mandi lah. Mesti kena mandi. Mesti kena mandi. Ya. Kamu hadap besar kena mandi. Lepas tu dia tu pun mandilah. Ditakdirkan lepas pada dia mandi tu dia mati. Nabi SAW bila sampai cerita tu kepada Nabi SAW, Nabi marah sangat-sangat pada orang itu. Nabi kata, ubat orang jahil ni maknanya ubat orang yang tak tahu ni bertanya lah. Tanya orang yang tahu. Jangan buat fatwa-fatwa ikut dan gitu. Ya. Bila kita tak tahu, janganlah kita memfatwakan benda yang menyusahkan lah maknanya. Kenapa pula sampai kena mandi? Benda yang bahaya, mandi, maka tak bolehlah mandi. Maka kalau kita tengok pada hadis tu tak boleh mandi. Kerana pecah kepala tak boleh mandi. Sebab kalau mandi tu boleh jadi memudaratkan lagi. Kerana basahnya darah dia otomatik akan mengalir lagi darah-darah. Maka menyebabkan bahaya lagi kepada dia. Maka jangan mandi. Jadi ganti dengan tayamum. Kalau tayamum pun tak